Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Kali ini topik pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah, nifaq. Baiklah. Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, belajar mudah-mudahan mendapat berkat dari Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud nifaq atau erti nifaq. Yang kedua menyatakan hukum nifaq. Seterusnya menyatakan dalil nakli berkaitan dengan nifaq. Seterusnya pula kita lihat apakah jenis-jenis nifaq. Seterusnya faktor-faktor yang mendorong kepada nifaq. Seterusnya perkara-perkara yang menyebabkan nifaq, kesan nifaq dalam kehidupan dan cara-cara untuk menjauhi nifaq. Sebelum kita teruskan pembelajaran, marilah sama-sama subscribe channel saya dan tekan loceng. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Terima kasih atas sokongan anda. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan nifaq. Saya percaya ada yang tidak pernah dengar apa itu nifaq. Baru saja dengar apa itu nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Atau erti dalam kata lain, luaran sahaja nampak beriman tetapi pura-pura sahaja beriman. Kita lihat pula apakah hukum nifaq? Berpura-pura beriman. Apa hukumnya? Di luar kita nampak beriman tetapi sebenarnya ingkar kepada perintah Allah. Hukumnya ialah haram, iaitu Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Haram. Diulangi, haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Berdasarkan dalil nakli daripada ayat Al-Quran, kita lihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Daripada ayat Al-Quran ini dapat kita faham bahawa orang-orang yang munafik akan ditempatkan di dalam neraka di lapisan yang paling bawah sekali. Jadi kita kita mesti rasa takut untuk mempunyai sifat-sifat munafik ataupun nifaq ini. Kita lihat pula dalil nakli yang seterusnya berdasarkan hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada ahlaf wa idza tumina khan, yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap dia berdusta, apabila berjanji mungkir, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianat. Jadi kita lihat dan faham daripada hadis ini bahawa apabila kita bercakap berdusta, apabila berjanji tak tepati janji, dan apabila memberikan amanah
tidak menjaga amanah itu dengan baik, itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Wa iza tumina khan, apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Apa contohnya? Jadi kita akan pergi satu persatu sebentar nanti. Jadi kita lihat ya, tanda-tanda munafik ini ada 3. Jadi daripada 3 tanda ini, elok benarlah sekiranya kita tidak ada salah satu pun daripada 3 tanda yang telah dinyatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari ini. Jadi kita lihat pula yang seterusnya. Jenis-jenis nifak. Jenis-jenis nifak ada berapa? Jenis-jenis nifak ada 2, iaitu nifak dari segi iktikad dan nifak dari segi amalan. Okey, kita lihat apakah nifak iktikad. Nifak iktikad ini tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Kita lihat atau nampak ataupun orang tersebut berpura-pura seperti beriman, tetapi tidak pun beriman dengan ajaran Islam. Itu ialah nifak iktikad. Nifak amalan pula adalah berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Bukhari tadi, ada 3, iaitu apabila berkata-kata berbohong. Yang pertama ni salah satu daripada nifak amalan. Jadi apabila kita bercakap dan berbohong, itu adalah tanda nifak amalan. Yang kedua, apabila berjanji tak tepati janji tersebut, itu adalah tanda nifak yang kedua, nifak amalan yang kedua. Dan seterusnya, apabila diberikan amanah, hianati amanah tersebut, tidak jujur menjaga amanah tersebut. Okey, pecah amanah, itu pun adalah tanda nifak amalan. Okey, salah satu daripadanya. Jadi berdasarkan pemahaman yang ada pada nifak iktikad dan nifak amalan ini, elok benarlah jika kita jauhkan diri daripada nifak. Jadi kita dapat selamatkan diri kita, keluarga kita daripada nifak ini kerana apa hukumnya tadi? Haram. Baik, kita teruskan yang seterusnya. Apakah faktor-faktor yang mendorong kepada nifak? Mesti kita nak tahu apakah yang menyebabkan individu itu terjerumus kepada nifak. Mari kita lihat. Yang pertama, lemah iman kerana selalu melupakan Allah. Apabila kita melupakan Allah, iman kita akan menjadi lemah, semakin lemah. Bila iman kita semakin lemah, mudahlah kita untuk terjerumus kepada nifak. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan hianat. Ini sikap yang ada pada diri sendiri, tidak jujur, mudah melakukan hianat. Jadi ini pun akan mendorong seseorang untuk nifak. Dan seterusnya, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Bersyukur namun kurang bersyukur. Okay? Selalu bersyukur itu tidak akan mungkin terjerumus kepada nifak. Kadang-kadang ataupun jarang-jarang bersyukur apa yang Allah kurniakan, itu juga akan mendorong kepada nifak. Seterusnya, tamak dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Tamak apa yang ada, rasa tidak cukup, nak sahaja sesuatu, tidak puas, tidak merasa puas dengan apa yang ada, sehingga melakukan kezaliman, menutup peluang orang lain. Ini juga mendorong kepada nifak. Jadi janganlah kita bersikap tamak, kerana tamak ini juga akan menjadi punca sebab mendorong kepada nifak. Jadi kita lihat apakah yang seterusnya, perkara-perkara yang menyebabkan nifak. Apakah perkara yang menyebabkan nifak? Okey, yang pertama ialah apabila bercakap dia berdusta. Jadi kita perlu elakkan bercakap
janganlah berbohong. Kerana kita tahu bahawa berbohong itu merupakan salah satu daripada dosa besar. Ini kan pula mendorong pula kepada nifaq. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua, apabila berjanji dia mungkiri. Contohnya, berjanji, kata kita nak pinjam duit, nak ganti hujung bulan tapi kita tak ganti pun, buat-buat tak tahu. Itu pun perkara-perkara yang menyebabkan kepada yang tidak baik. Jadi apabila berjanji mestilah kita tepati. Kita kalau tak boleh nak berjanji, jangan berjanji. Itu lebih mudah. Kerana nak mengotakan janji tersebut belum tentu lagi. Dengan izin Allah Ta'ala sahaja yang kita dapat buat. Okey, jangan mudah sahaja kita berjanji tapi kita tidak lakukan. Seterusnya, apabila diberikan sesuatu amanah, dia hianati. Contohnya, diberikan amanah untuk menjaga barang. Jadi, barang tersebut tidak dijaga dengan baik. Itu dinamakan sebagai hianat. Itulah juga mendorong kepada yang lebih buruk dan menyebabkan berlakunya nifaq. Okey, jadi 3 amalan ini yang dah disenaraikan ini janganlah diamalkan. Mudah-mudahan kita jauh daripada nifaq. Seterusnya pula kita lihat yang seterusnya, kesan-kesan nifaq dalam kehidupan. Kesan-kesannya kita pun dah boleh jangka. Mestilah kesan yang buruk. Kita lihat yang pertama kepada individu, yang kedua kepada masyarakat, seterusnya keluarga dan negara. Kita lihat pula yang pertama ni dulu, apakah kesan-kesan nifaq dalam kehidupan individu tersebut. Yang pertama, dibenci masyarakat. Masyarakat tidak akan suka jika seseorang itu melakukan nifaq ataupun nifaq itu sendiri. Tak ada satu masyarakat yang suka kepada orang yang nifaq. Jadi kita perlulah elak benda-benda macam ni. Yang seterusnya, hilang rakan. Awak suka ke kalau hilang rakan? Okay? Semua orang tidak suka. Namun, jika kita hilang rakan disebabkan kita buat sesuatu yang baik, itu tak ada masalah. Yang dalam ni ialah hilang rakan disebabkan benda yang tidak baik. Jadi, itulah akibat buruk yang kita dapat. Okay, kita minta jauh ya. Seterusnya, sentiasa resah dan takut. Hidupnya tidak tenang. Air mukanya pun kita tahu tidak tenang. Selalu gelisah. Itu kesan-kesan nifaq dalam kehidupan individu. Seterusnya kita lihat pula apakah kesan-kesan nifaq dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, hilang rasa kasih dan sayang. Keluarga tidak bahagia, hilangnya rasa kasih dan sayang. Ini yang paling ditakutkan sekali. Yang kedua, hilang rasa hormat. Tidak hormat ayah, tidak hormat ibu, tidak hormat abang, adik-beradik dan sebagainya. Ini jugalah menyebabkan keluarga itu menjadi tidak bahagia. Dan seterusnya, apakah kesan nifaq dalam kehidupan keluarga? Timbul perasaan curiga. Okey? Disebabkan cakap berdusta, jadi kita ada rasa curiga terhadap ahli keluarga kita, dan semestinya lah ini perlu dijauhi kerana dalam ahli keluarga kita perlu ada rasa kasih sayang, mesti ada kasih sayang tersebut, mesti ada rasa hormat dan percaya kepada ahli keluarga untuk mengelakkan nifaq ini berlaku. Dan janganlah pula mengamalkan apa yang ada dalam nifaq. Kalau nak dalam keluarga itu bahagia, bila bercakap, jangan berbohong. Bila diberikan sesuatu barang ataupun amanah, janganlah kita hianat. Bukan saja terhadap keluarga, ada juga kesannya pula terhadap masyarakat yang lebih besar lagi. Apa kesan buruk yang pertama? Melemahkan perpaduan. Kita tidak akan jadi satu padu kerana saling curiga antara satu sama lain. Yang seterusnya, sentiasa berbalah. Berbalah ni bermaksud bergaduh. Okay? Dia kata dia benar, dia kata dia benar, tak ada yang
dia kata dia benar, dia kata orang lain salah. Dia saja yang betul, orang lain tak betul. Okey, ini tidak tidak patut ataupun perlulah dijauhkan. Seterusnya, hilang nilai dan akhlak dalam bermasyarakat. Tak ada hormat menghormati, tak bersatu padu. Awak suka ke hidup dalam keadaan macam tu? Semua orang tidak suka. Seterusnya, kesan-kesan nifak. Dalam kehidupan, kita lihat pula kesan kepada negara. Yang pertama, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Ni lagilah, kita tak nak negara kita huru-hara kan. Semua orang tak nak benda-benda yang tidak baik. Jadi kita perlulah jauhi nifak. Yang kedua, umat mundur dan lemah. Okey, dan seterusnya mudah dijajah. Negara dijajah oleh penjajah asing. Inilah kita tak nak tanah kita dirampas, diambil oleh orang lain yang jahat. Jadi kita perlulah elak, daripada bersikap nifak. Seterusnya, kita lihat pula apakah yang seterusnya, tindakan-tindakan untuk menjauhi nifak. Kita lihat yang pertama, berzikir, berdoa, bertadabbur Al-Quran. Ini semua mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu akan menjauhkan kepada nifak. Seterusnya, mendalami ilmu agama dan beramal. Ilmu agama inilah yang menjadi penyelamat kepada awak semua. Seterusnya, memikirkan keburukan nifak. Kita tahu nifak tu buruk, jangan kita buat. Sentiasa bermuhasabah. Bermuhasabah ini bermaksud kita nilai diri kita sendiri. Mana yang buruk kita betulkan, mana yang baik kita teruskan. Dan sentiasalah bersyukur kepada Allah Ta'ala, Raja kepada alam semesta ini. Baiklah, kita lihat pula yang seterusnya. Adakah objektif pembelajaran hari ini tercapai? Kita lihat yang pertama, dapatkah anak-anak murid menyatakan erti nifak? Seterusnya, menyatakan hukum nifak. Dapatkah menyatakan dalil nakli berkaitan dengan nifak? Surah apa? Riwayah apa? Dapat tak menyatakan? Jika tidak, kenalah ulang video ini semula. Seterusnya, menyatakan jenis-jenis nifak, faktor-faktor yang mendorong kepada nifak, perkara-perkara yang menyebabkan nifak, kesan nifak dalam kehidupan, dan seterusnya apakah cara-cara untuk menjauhi nifak. Sekiranya terlupa, jangan risau, boleh ulang video ini semula. Mudah-mudahan bila selalu tengok akan lebih mudah faham dan ingat. Baiklah, untuk sekadar itu sahaja. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala, dan lemah dan buruk itu datang dari diri saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan kita jauh daripada sifat nifak ini, dan semoga kita bertemu dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.